Okey, Assalamualaikum. Kali ini kita nak ajar macam mana nak buat Google Form. Mana-mana yang belum tahu lagi, Google Form ni sebenarnya adalah satu aplikasi yang memudahkan kita untuk mendapatkan respon daripada mendapatkan feedback daripada responden. Dia sama ada dari segi untuk pengesahan kehadiran. Macam ni saya ada buat untuk pengesahan kehadiran untuk sesi muduga. Kita boleh minta dia punya data lah, dia orang isi nama, kenalan, status kehadiran hadir atau tidak hadir, kira secara multiple choice, sama ada dipilih hadir atau tak hadir, ataupun secara isi typing macam gini. Typing macam gini, masukkan nombor telefon. Dan ada choice lain lah yang boleh kita dapatkan feedback, and then kita boleh tengok respon lah untuk daripada diorang yang telah isi. Ini ada contoh lain juga, seperti borang kehadiran khusus. Biasanya Google Form ni kita akan guna untuk macam gini lah, kita dapat feedback ataupun survey juga. Kaji soal selidik tu kan, kita boleh pun menggunakan Google Form ni. Okey, macam mana cara nak buat dia, macam mana kita nak dapatkan Google Form ni Google Form ni adalah bawah apps Google sendiri, Google Drive. Mudah je, you all just click you all punya browser and then you type google.com and login Gmail punya, ni kena ada email Gmail lah, kalau tidak tak boleh buat lah. Gmail punya account, and macam saya ni, saya dah login. So saya just klik dekat Google Apps ni, nanti akan klik Drive. Ada jumpa Drive, kita klik Drive. Okay, biasa saya akan klik satu folder dulu lah, khas untuk dia saja. Saya tak suka bersepah. Alright, saya klik. Okay, dalam folder tu nanti baru saya akan, tepi ni ada button new. Okay, you klik Google Forms. Okay. Ini adalah ni Google Form yang baru, first kita buka. So macam mana nak edit dia adalah, yang first kali title form ni kita masukkan tajuk apa ni kita nak buat. Contoh macam dekat sini adalah tajuk dia borang kehadiran khusus, peningkatan kreativiti bla bla bla. Kalau yang macam ni adalah pengesahan kehadiran. So kat sini saya ada contoh untuk satu kursus yang akan diadakan. So ini contoh kursus dia. Okay, kita just type kat sini pengesahan kehadiran khusus pengurusan stres. Okay. Okay, kat bawah ni ada form description. You all boleh klik apa nak letak kat situ. You all boleh letak tarik information about the khusus lah. 22 September 2021 dan masa 8 pagi hingga 5 petang. Okay. Kalau ada info apa lain untuk macam contact person ke apa bawah ni kan, satu nombor 2 ni you boleh tap and receipt lagi lah bawah tu. Tapi sekarang ni contoh je, saya buat 2 je dulu. Okay, macam mana nak tambah ni nama, jawatan, grade semua ni. Ya, just besarkan sikit. Okay, ni kalau nak edit you just klik kat sini je, klik je. Okay, kat sini ada untitled question ni, apa yang kita nak. Contoh kita nak nama dia, so just klik nama and then you kena check kat sini required ni maksudnya kalau dia tak jawab soalan, dia tak isi nama dia, dia tak boleh proceed submit respon lah. So kita kena check required. Okay, untuk bawah ni kita kena pilih, tak boleh multiple choice lah, kita pilih paragraph. Paragraph ni dia ada 2, short answer ataupun paragraph. Kita tak sure nama dia panjang pendek, so kita just pilih paragraph je lah. So pasal tak sure short answer tu limited ke berapa huruf. Takut nama dia panjang kan, so kita ambil paragraph je lah. Okay, second, untuk tambahan next question, which is nama, ada jawatan. Okay, next untuk jawatan pula, macam mana kita nak tambah next question, kat tepi ni ada button. Kita just tambah, add question. Okay, kita letak dan buka pengenalan dulu lah ya. Pengenalan. And then, ini pun sama juga sebab IC standard, so kita ambil short answer saja and required. Sama juga. Okay, kita tambah lagi, next kita minta jawatan dan grade jawatan /grade contoh. And then this is
required tu. Kita buat paragraf lah. Okay, next kita daripada bahagian mana. Okay, contoh bahagian mana. Okay, ni pun required. Okay, kalau bahagian ni sama ada you suruh dia type sendiri paragraf. Nanti dia masukkanlah bahagian, contoh di bahagian pengurusan ke apa. Tapi kalau you nak buat macam gini, which is dia orang pick saja sebab kita daripada mana. You boleh buat sebagai multiple choice. Contoh kat sini option 1. So bahagian apa? Okay, contoh option 1 ni adalah simple BKP. Okay, lepas tu next option adalah BKPK. BK lagi apa contoh BIPT So bila diorang masuk nanti diorang tak payah type lah macam kat atas ni, diorang just klik je mana yang diorang nak. So multiple choice only one question lah only one answer lah. Dia akan pilih BIPT dah macam tu je. Lepas tu next kita tambah lagi contoh soalannya lagi nombor telefon, email, kehadiran, nombor telefon. Okay, ni pun required. Okay, short answer, email, required, short answer, ada last sekali. Okay, kalau yang sebab ini form yang peserta nak join baru isi kan, so tak perlukan multiple choice lah. Ini pun kalau ikutkan hadir tak hadir ni, suppose tak perlulah buat, so leave sampai email macam tu je. Kalau macam pengesahan kehadiran untuk temu rega ni lain sebab kita bagi sama ada dia nak hadir atau tak hadir kan. So kalau dia tak hadir tu kita tak temu rega dia lah. Kalau hadir tu kita temu rega dia. Kalau macam ini memang sebab kehadiran khusus siapa yang nak join baru nak kena isi. So tak perlulah kot hadir tu rasanya. Okay, next kita boleh klik view kat sini untuk lihat macam mana hasil kita buat tadi. Okay, ni contohnya. Ni adalah yang apa yang kita buat tadi. So, boleh isi nama kat sini. Pengenalan. Macam ni. Kalau kita tak tekan, dia akan keluar sini lah kalau kita tak isi nama. So, kita tak boleh nak submit. Sebab kita ada soalan yang kita tak isi lagi. So, benda lah ni function dia. Required ni. Okay, kalau yang macam ni, boleh pick lah mana dia BIPT ke. Hanya satu jawapan je lah, multiple choice. Okay, nak bagi cantik sikit macam saya punya ni. Kita ada gambar-gambar sikit kan. Okay, kita pangkat sekejap. Kita balik kepada editing punya ni. Kat atas ni ada gambar palette ni. You just click customize theme. Choose an image. Sama ada you all boleh upload sendiri gambar. Browse daripada PC. Ataupun you all guna tema sejadah. Contoh saya klik satu gambar. Ni kat bawah ni ada insert. You klik insert. Nanti dia akan appear. This. Okay. So kat sini tema color pun ada. Kalau perlulah. Kalau rasa nak cantik kan. Lagi nak menarik perhatian orang kan. Okay, macam tu. Okay, so, just nice. Okay, sebelah question ni ada respon. Respon ni adalah untuk kita tengok feedback lah. Kat atas ni jangan lupa untitled form. Just klik kat sini. Dia akan auto masukkan yang ni. So, yang penting klik. Jangan biarkan untitled form macam tu. So, dah. Alright. Sini bertukar. Cantik. Okay, sebelah question ni ada respon. Apa fungsi respon ni? Respon ni adalah untuk kita tengok dia punya respon lah. Respon daripada peserta lah yang dia akan reply. So, ni sebagai contoh. Ini. Sebabkan kita host, kita boleh tengok. Sebab kita yang create form tu kita boleh tengok. Tapi kalau kita sebagai pengisi, kita takkan nampak lah kat atas tu. Dia akan appear macam gini je soalan. So, kita pangkat yang ni. Respon contoh, bila kita klik, kita akan nampak siapa yang akan reply. Akan reply lah. Question by question atau by individual. Tapi yang okay, kita try yang ni. Okay, macam mana nak share? Okay, untuk share, kita kena setting ni tu apa? Presentation tak ada kot. Okay, require sign in ni limit to 1%. Maksud dia kan? Maksudnya dia kena login untuk isi form tu. And then satu nama untuk seorang saja. Macam saya login atas nama puja90gmail.com tu. So orang lain tak boleh gunakan email saya untuk daftar atas nama dia pula. Okay, faham. Tapi kalau kita tak klik,
orang boleh macam, yelah handphone aku kadang-kadang rosak, boleh tak kau isikan aku sekali, aku nak join juga. So dia boleh isikan on behalf of kawan dia lah. Macam tu maksudnya. So itu tak payah klik lah. Okay, oh sorry. Sebab dia kata kat sini responder will be required to sign in. Dia kena sign in dulu Google account dia untuk respond. Okay, yang ni pula responder can edit after submit. Dia orang boleh edit after submit. Sebab kadang-kadang ada ni tau, dia orang dah hantar, tersalah. Lepas tu, hantar sekali lagi sebab tak boleh nak edit kan. So dah bertindak nama. So better letak je lah edit after submit. So dia boleh edit balik and submit again. Okay, tu je kot. Save. Okay, how to send. Nak share email link tu adalah tekan ni send ni. Okay, send ni ada dua cara. Satu, contoh situasi. Saya create form ni. Tapi saya tak ada masa nak uruskan. Saya tak ada masa nak tengok respon orang. Respon feedback daripada peserta. So saya lantik teammate saya sendiri untuk tolong ambil alih kerja saya. Daripada nak share email kita kat dia, password kita kat dia, better kita add dia sebagai collaborator. Okay, faham tak? Maksudnya dia pun menggunakan email dia, dia orang boleh ni lah, boleh tengok siapa yang respon, siapa yang bagi feedback. Okay, caranya tekan kat bawah ni add collaborator. Tekan situ. Okay, bila tekan sini, caranya ada add people melalui Gmail diorang sendiri ataupun you share link saja. Okay, change kat sini. Macam, okay, restricted ni kepada anyone with the link. Make sure anyone with the link ni hanya untuk yang you all lantik tu je lah. Tak payah bagi kat semua orang. Okay, copy link and share dekat orang yang akan menggantikan you untuk semak-semak tu Okay, aku cakap mudah. Sebab kat situ editor will be able to view and delete for respond. Make sure ini memang editor saja sini. Anyone with the link Okay, done. Okay, untuk share link kepada peserta bukan link tu tau, link lain. Linknya adalah tekan sekali lagi respon. Kat tengah ni ada gambar macam gambar chain ni kan. You tekan situ. And then you shorten URL dia supaya tak payah panjang tu. So you copy. Dia dah highlight ni, you copy. And then benda tu yang you share. Okay, macam mana? Contoh kat sini kita share. Nanti my sister kejut, so saya kena type try dulu. Try set. Macam tu. Okay, so kita nak try, kita log out dulu. Kita make sure kita sign out. Okay, make sure kita sign out. Alright, kita klik, kita try. So, saya sekarang isi borang tanpa sign in di Gmail Okay, ni akan keluar macam ni. So, contoh, saya isi my name. Okay, IC tipu-tipu. So, Okay, jawatan grade kita. Daripada bagaimana, BKP, nombor telefon. Okay, masuk email macam tu. Submit. Okay, bila submit, kalau contoh kita, alah tadi IC aku salah, edit your response. Kalau member nak tumpang, submit another response. So, kita edit your response, kita edit balik sikit, tambah 6 sampai 8. Kita submit again. Alright. Okay, kita tengok dari pihak pembuat tadi. Okay, kita pangkal. Okay, kita sign in balik. Kita sign in balik sekejap. Alright, ni contoh ni tadi yang kita buat. Okay, ada orang respon. Orang respon tadilah saya yang berlakon benda-benda saya isi tu. So, saya buka. Saya akan nampak siapa yang isi. Okay, macam tu. Alright. So, okay, kalau dah ada semua peserta dah tiba masa dah tutup, close pengesahan kehadiran ni, you boleh create spreadsheet. Create new spreadsheet. Create. Okay, so dia akan keluar macam ni lah. Nanti nampaklah nama siapa-siapa yang mahu. Kalau 10 lah. Ramai-ramai lah macam tu. So, itu saja kelas hari ni.